Belanjawan 2021 diluluskan pada peringkat Parlimen semalam dengan perbezaan 3 undi ahli Parlimen iaitu 111 menyokong, 108 menolak dan seorang tidak hadir. Persoalan kini tercetus mengenai sokongan terhadap kerajaan. Ada yang berpendapat belanjawan 2021 ini cerminan sokongan terhadap kerajaan yakni kukuh dan baik. Namun ada pula yang berpendapat ia tidak menggambarkan sokongan terhadap kerajaan berbanding jika usul undi tidak percaya itu dilakukan. Dan untuk membincangkan mengenai perkara ini bersama saya di talian Skype ialah pensyarah pengajian sains pentadbiran dan pengajian polisi UiTM Mujibu Abdul Muiz di talian ketika ini. Assalamualaikum saudara Mujibu. Waalaikumsalam Hafizi. Baik saudara Mujibu, ada berpendapat bahawa belanjawan 2021 tidak menggambarkan sokongan sebenar ahli parlimen kepada kerajaan kerana ahli parlimen tidak mahu digelar sebagai individu yang menolak bajet yang amat diperlukan ketika rakyat susah. Pandangan Mujibu bagaimana mengenai perkara ini? Ya, saya bersetuju kerana apa yang berlaku pada pembentangan bajet ataupun sepanjang pembentangan bajet 2021 ini jelas memperlihatkan bahawa apa yang ada dalam Pakatan Kerajaan ketika ini adalah satu perbincangan dan tawar-menawar yang hanya membentuk suatu konsensus sementara dan sudah tentulah kita kata dalam konteks yang lebih dan juga kekuatan kerajaan itu sendiri yang nampaknya memang tercabar apabila kita melihat konsensus yang diberikan ini hanyalah selepas sahaja pihak kerajaan bersetuju terhadap dua usul yang dikemukakan oleh Barisan Nasional iaitu berkenaan dengan KWSP dan juga moratorium. Dan sudah tentu selepas perbelanjaan ini diluluskan, kita barangkali mungkin akan menyaksikan cabaran dan juga asakan yang berterusan baik daripada pembangkang ataupun juga daripada pakatan kerajaan itu sendiri terhadap kepimpinan bersatu yang menerangi Perikatan Nasional di peringkat persekutuan sebagai kerajaan, kerana jelas apa yang berlaku di samping perbelanjaan ini memperlihatkan bahawa sebagai sebuah pakatan politik, parti kerajaan di antara Bersatu, PAS dan juga Barisan Nasional memang tidak lagi menampakkan satu kemantapan ataupun satu kerjasama yang baik di antara mereka kalau kita ambil kira daripada apa yang berlaku di dalam konteks kerajaan negeri Perak yang berlaku di dalam ketika mana kita melihat perbelanjaan ini masih lagi diperbincangkan, Hafiz. Baik, jika undi tidak percaya atau percaya dilakukan di Parlimen, adakah Mujibu berpendapat ahli Parlimen akan mengundi dengan berbeza berbanding belanjawan 2021 ini? Ya, saya setuju, Hafizi. Barangkali kalau kita tidak menyaksikan ada dua perkara yang membolehkan konsensus ini diperoleh ketika belanjawan, tapi kalau selain belanjawan mungkin barangkali akan berlaku undi yang berbeza setelah kita mengetahui bahawa titah yang di Pertuan Agong telah jelas memperlihatkan bahawa perlunya ada kelulusan ataupun menyokong supaya perbelanjaan diluluskan dan juga bagaimana Bersatu menerima desakan pihak Barisan Nasional terhadap KWSP dan moratorium itu yang menjadikan mereka berjaya membentuk konsensus itu. Tetapi bagi saya kalau kita ambil dalam konteks kerajaan negeri Perak, itu jelas menunjukkan bahawa kalau ada cabaran yang berkaitan dengan undi tidak percaya, barangkali Tan Sri Muhyiddin Yassin harus berhati-hati dalam konteks ini kerana kesepakatan terhadap kepimpinan bersatu itu jelas tidak disetujui di dalam Barisan Nasional dan terutamanya UMNO sendiri, kerana kita mengetahui di dalam UMNO sudah terdapat faction tertentu yang mahu menyokong pihak sebelah sana dan ada juga yang masih mahu untuk kekal bersama bersatu di dalam Perikatan Nasional dan ada juga yang mengambil jalan tengah untuk duduk dan memerhati keadaan dan melihat bagaimana untuk memberikan tindak balas pada itu supaya tindakan mereka kelak tidak akan menguntungkan mereka yang bertindak sebegitu. Jadi saya berpendapat dalam konteks ini saya bersetuju barangkali akan ada pengundian yang berbeza kalau ia berkaitan dengan undi usul percaya atau tidak percaya kepada kepimpinan Perdana Menteri di Parlimen. Jadi bagaimanapun perlu dilihat juga jumlah nombor yang ada di tangan pembangkang.
Adakah 108 ini sebenarnya menggambarkan sokongan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim yang kita tahu sebelum ini mengumumkan mempunyai sokongan kuat hampir 2/3 majoriti? Oh ya, saya rasa dalam konteks pembangkang pun bermasalah juga walaupun kita jelas memperlihatkan bahawa sebagai pembangkang mereka mungkin bertindak sebagai pembangkang, tetapi jelas kesepakatan pembangkang dalam konteks belanjawan ini hanyalah sebenarnya melihat kepada kerapuhan kerajaan itu yang memiliki jumlah majoriti yang sedikit dan menggunakan belanjawan ini untuk menggagalkan belanjawan itu sebagai satu cara untuk menjatuhkan kerajaan. Tetapi setelah belanjawan lulus ataupun kalau kita ambil dalam konteks bila belanjawan ini dibentangkan, kita sendiri melihat bagaimana di dalam kesepakatan pembangkang itu juga ada bermasalah. Ada yang ketika undi belah bagi tidak menyokong, ada yang ketika undi belah bagi cukup tetapi undiannya tidak bercelaru. Walaupun ketua Tun Dr. Mahathir sendiri telah memberikan statement bahawa walaupun Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah ketua pembangkang di parlimen tetapi pejuang sebagai parti pembangkang akan bertindak sebagai pembangkang secara bersendirian, tidak mengikut en blok Anwar Ibrahim sebagai satu kuasa pembangkang di parlimen. Jadi barangkali saya rasa kita masih lagi berhadapan dengan drama yang panjang dan juga masih lagi tidak akan mendapat jawapan adakah Datuk Seri Anwar benar-benar memiliki strong and formidable majority itu ataupun barangkali ia mungkin muncul di saat-saat yang paling genting ketika mungkin barangkali parlimen akan mempersoalkan kalau berlaku keabsahan majoriti yang dimiliki oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri kalau ia berlaku di dalam parlimen kelak. Baik, terima kasih pensyarah pengajian Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM Mujibu Abdul Muiz atas penerangan itu dan kita akan berehat dulu seketika, kita kembali selepas ini.